kami terharulah, kami nak ucapkan terima kasih dululah kan. Dan tak lain tak bukan kami nakkan kekalkan sihat tu masa dekat sana nanti. Jangan lupa bawa nutrition. InsyaAllah kalau Dr. Syafiq dah terbang dah semalam. So insyaAllah kalau jumpa Dr. Syafiq, sampaikan salam. Cakap maksud doakan dia sihat kat sana, dipermudahkan urusan Dr. Syafiq kat sana. Masya-Allah. So apa perasaan Ustaz? Ustaz Azman. Hari Isnin ni insyaAllah Ustaz kita pass baton lah Ustaz Fuad akan ambil alih tempat Ustaz Azman, dan Ustazah Ji akan ambil alih tempat Ustazah Ma pada hari Isnin kelas ngaji nanti insyaAllah. Right? Apa perasaan Ustaz? Kiranya macam awal juga Ustaz nak pergi ni dekat buat haji ni Ustaz Azman, insyaAllah. Boleh kongsi sepatah dua kata Ustaz Azman. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Mak Su. Dan bila Mak Su sebut tentang Dr. Syafiq bagi yang baru masuk, yang tak kenal siapa Dr. Syafiq. Dr. Syafiq ni adalah Ketua Pegawai Perubatan Malaysia yang mengetuai pasukan petugas perubatan di Mekah Al-Mukarramah untuk Jemaah Haji Malaysia. Dan, saya cerita naik bulu rumah, dan beliau adalah Presiden Tim. Presiden Tim Herbalife Malaysia, Dr. Syafiq, suami kepada Presiden Tim Fatin Najwa. Anak saudara maksud yang buka kelas ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak dia punya connection, dia abundance. Dan tahun ni istimewa kerana Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah. Saya, Mak Su, yang pergi hari tu Kak Azu, Kak Aida, siapa lagi? Kak Ida Osman, siapa lagi? Mia, siapa lagi? Shima, Azu, telah dijemput sebagai tetamu Allah pada 22 hari bulan 2 tahun 2022. 2 hari selepas Aina bersara berhenti kerja. Saya sebutkan benda-benda ni sebab semua ni miracle. Dan lepas kami balik, dia pula pergi, miracle-nya. Jadi siapa yang nak miracle, kena buat sesuatu yang miracle lah. Kena decide dulu. Jadi bila kita decide, insya-Allah banyak perkara luar biasa yang akan berlaku. Dan syukur Alhamdulillah, tahun ni dijemput lagi kali kedua. Nampak tak? Dua. Dan pergi berdua dengan satu lagi pasangannya juga akan pergi berdua, iaitu Ustaz Fuad dan Ustaz Haji. Saya ni berhubung dengan Ustaz Haji ni dari semasa ke semasa, kontak, minta izin dengan Ustaz Fuad berkontak, berhubung tanya, Ji dapat pergi bila? Kami bercerita panjang lebar, dan Alhamdulillah semalam baru dapat tahu yang mereka juga dah dapat tarikh pergi pada 2 Julai. Kami 11 Jun. 11 tu kan 112. Jadi nampak tak connection ni? Nak kaitkan juga dengan nombor 2 tu kan? Jadi kita berdua-duaan lah. Jadi insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Feeling dia, saya tak nak fikir pada mula-mula. Kalau bercakap je memang sebab. Kalau cerita pasal Mekah, saya tak boleh tengok video ke, tengok cerita jemaah haji ke, tengok apa ke. Pergi semayang pun teringat dengan jemaah yang ada kat Sarawak. Jadi dia jadi macam anda akan rasa perasaan tu. Bila dia bersambung dengan emosi, benda yang kita betul-betul nak. Jadi benda ni dia jadi macam ni tau. Bila kita nakkan sesuatu, ni dengar ni placement tau. Bila kita nakkan sesuatu, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, dan Allah akan izinkan. Dengan segala kekuasaan yang ada padanya, dia akan berlaku. Dan dia berlaku bukan sebab kita cukup duit. Dia berlaku bukan sebab kita isi borang. Dia berlaku bukan sebab manusia. Tapi dia berlaku dengan izin Allah. Asalkan kita ada kehendak. Itu pelajaran yang besar yang saya belajar dalam kehidupan saya. Saya yakin dan pasti semua orang dalam ni ada kehendak masing-masing. Semua orang dalam ni ada keinginan, ada dream masing-masing, ada impian. Tapi kalau impian itu tidak diletakkan tindakan, ia akan menjadi mimpi indah bagi orang lain. Dia tinggal mimpi sahaja. Dan impian yang disertakan dengan tindakan, ia akan menjadi kenyataan.
Siapa yang dapat ambil kata-kata tadi tu boleh letak kat status, insya-Allah. Your dream will come true. Saya tanya Ji, macam mana ni kan? Ji kata apa? Ustaz, Ji memang betul-betul nak, dia kata. Saya pun touch kat sini. Saya pun betul-betul nak juga. Jadi, kita nak tak? Yes, semua orang akan kata, nak Ustaz. Nak Ustaz. Siapa yang ada mulut? Cuba pegang. Nak Ustaz. Nak minum shake tak? Nak Ustaz. Nak buah belas tak? Nak Ustaz. Di mulut. Tapi adakah nak tu sampai ke hati? Siapa ada tangan, letak tangan dekat hati. Yang ada tangan, yang tak ada tak apa. Letak tangan dekat hati. Cuba ambil masa 30 saat sekarang. Tarik nafas, sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tarik nafas dalam-dalam sedalam yang mungkin. Lepas nafas, sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan dengar kata hati anda. Jom kita buat sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Tarik nafas. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, lepas tangan, lepas nafas. Alhamdulillah. Anda boleh rasa tak suara hati yang anda luahkan, lepaskan? Sebab tu kena present moment. Sebab itulah ilmu-ilmu yang kita belajar di IoT. Saya syukur Alhamdulillah diizinkan Allah pergi ke IoT yang betul-betul mengubah hidup saya 360 darjah. IoT tu apa Ustaz? Mesin apa? IoT tu mesin kira duit. Tak, bukan. IoT tu adalah satu program pembangunan diri. Nama dia Intensive Online Coaching. Saya mula-mula pergi pun, training. Intensive Online Training. Yang kita tak belajar pun pasal training online. Yang kita belajar pasal apa? Pasal pembetulan diri. Energy level. Membetulkan pemikiran. Mencabut kepala otak. Ustaz Man, itu cerita betul-betul apa benda yang Ustaz Man ajar ni? Bukan mencabut kepala otak kita letak luar. Kita unplug. Cuba tulis perkataan unplug tu. Unplug ni means kita buang kepercayaan lama kita, belief system kita, limited belief kita letak dekat tepi dan kita install belief baru. Siapa yang masuk 100 orang kelas ngaji ni kan, dia dapat ilmu ni, dia akan rasa powerful. Percayalah, keluar je kelas ngaji ni kan, anda akan terus dapat amazing, magical. Sebab apa? Saya bagi penerangan dulu. Banyak perkara dalam hidup kita tak boleh capai. Sebab apa? Sebab kita ada limited belief. Siapa yang ada tangan, letak dekat dahi sekejap. Limited belief, cuba ambil, buang limited belief yang ada tu. Tarik, buang, tak tepi. Tak tepi. Contoh limited belief apa? Aku tak boleh, aku tak pandai. Ustaz Man bolehlah buat online. Mak Su bolehlah, Mak Su pandai cakap. Ustaz Fuad bolehlah, Ustaz Fuad pandai baca hadis, pandai baca Quran. Ustaz Haji bolehlah, dia ada Ustaz Fuad. Zuzama bolehlah, Kak Aida bolehlah, Cima bolehlah, kan? Tapi kita ni tak pandai, tak boleh. Jadi, apa yang berlaku? Jangan dilawan. Kalau ada orang kata tak boleh, tak sedap minum shake, jangan dilawan. Cakap, yes, you are right. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita, kata-kata kita, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa adalah doa. Sebab tu pagi-pagi buka kelas ngaji ataupun pagi-pagi bangun tidur, kita jangan buka handphone, jangan buka mesej, jangan baca, dengar cerita kemalangan. Dengar cerita kematian. Jadi kalau terdengar macam ni Ustaz, terdengar tak apa, tapi kita duduk dalam kuantum kita. Tu benda-benda tu anda kena belajar lepas ni. Duduk dalam kuantum kita. Jangan cerita benda-benda negatif sebab dia akan drag energy. Dalam IoT kita belajar pasal energy level. Energy ni apa? Kita punya getaran hidup ni ada vibration. Semua benda hidup ada getaran. Jadi bila kita belajar dan fahami perkara-perkara teknikal tu, insya-Allah kita akan mula faham. Dan macam mana nak dapat tu? 17, 18 nanti akan ada. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja, bukan semua.
yang dapat join IoT tu nanti. Dan kita akan ada lagi siri-siri IoT yang akan bantu mengubah hidup ramai rakyat Malaysia seperti mana hidup saya telah berubah, hidup Mak Su telah berubah, hidup Ustaz Fuad dan Zaji telah berubah dan hidup ramai kawan-kawan kita telah berubah. Semua dengan izin Allah. Yes, dah. Terima kasih ramai dalam ni unplug buang limited belief ni, limiting belief ni. Habelah ni susah. Ni akan berlaku krisis makanan ni, kita tak cukup bekalan. Habelah ni susah, saya dah cuba dah online tak jadi. Saya dah cuba buat modul 4 modul tak boleh. Kita adjust pula modul-modul yang ada tu ikut kesesuaian diri kita, tak jadi. Sebab apa? Sebab ada limiting belief. Sebab modul yang ada ni telah melahirkan presiden-presiden team. Daripada 2016 Coach Nick bawa tu dia masih world team kepada AT World Team, dia naik kepada Mid Team, dia pergi kepada Malaysia 75 dan hari ini dia adalah Presiden Team. Dan modul IoT telah melahirkan Presiden Team, Coach kepada Kak Tini, Coach Has Nasir, Mak Su sendiri, Coach Fatin Najwa, Coach siapa lagi? Presiden-presiden Team yang lahir daripada Indonesia, ramai sebenarnya. Jadi dia adalah proven success module. Jadi tolong jangan percaya cakap saya. Nanti kan semua orang ikut Ustaz Man, cakap Ustaz Man. Jangan. Believe in yourself. Percaya kepada Allah. Start buat decision. Start unplug. Apa yang kita fikir selama ni tu, cabut, buang daripada kepala otak. Install belief baru. Macam mana yang Mak Yang, Pak Yang ajar Mak Yang ajar. Audit tu. A-U-D-I tambah T, audit. A apa dia? A, awareness. Kita kena aware. Dan kita pergi PTQS baru ni kita belajar tentang awareness. Modul PTQS. Modul baru. Jadi tahniah kepada yang pergi jerai, anda dapat first batch PTQS punya lesen. Dan lepas tu, siapa yang faham-faham, anda akan dapat energy level dan knowledge yang seterusnya. A, aware apa yang berlaku kepada diri kita, apa yang kita nak. Ada orang, dia tahu apa yang dia nak, tapi dia tak sedar. Dia nak berjaya, tetapi dia tak sedar apa benda yang dia buat itu tidak menjurus ke arah kejayaan dia. Dia menjurus ke arah kejayaan orang lain. A, you uninstall, buang ni limited belief, uninstall. Kemudian D, delete, dah buang, delete, jangan ambil balik. Ramai kita dah uninstall, dah keluarkan, lepas tu kita ambil balik, masuk dalam kepala. Saya dah unplug dah dengan Ustaz Man cakap kalian ngaji tadi. Lepas tu dia pergi jumpa gang dia pula. Cerita balik, kau ni biar betul, kau ni tak lama. Dia ambil balik yang dia buang tadi, dia masuk balik dalam kepala dia. Kau tak boleh. Yes, you are right. Terus tadi dia kata dia dah buang dah, saya boleh. Dia pergi jumpa kawan dia, pap, langgar dinding, terus jadi. Aku tak boleh lah. Je nak buat habelah. Je. Kan? Dia ambil balik, jadi delete. Kemudian, I install balik belief baru. Dengan cara pergi training, pergi IoT, pergi rapat dengan proven success mentor. Kenapa kita tak berjaya? Sebab kita tak jumpa mentor yang proven success. Kita jumpa mentor yang baru nak cuba modul-modul tertentu. Baru nak belajar ilmu-ilmu tertentu dan kita pun, ni cara ni bagus. Kita ubah sikit, kita buat adjustment sikit. Kita tak percaya. Kan? Jadi kita install yang proven success. Kemudian semua tu ada time frame. Kita decide bila kita nak berjaya. Ada jangka masanya. Kena banyak sabar. Bukannya hari ni kita unplug, besok terus pergi Mekah. Tidak. Kan? Kena sabar. Benda tu adalah proses. Dan kita nak pergi ke Presiden Team pun, maksud bukan terus hari ni dia Mil Team. Masa saya kenal maksud Get Team, saya World Team. Bukan terus naik lompat jadi Presiden Team, Executive Presiden Team. Tetapi dia ada time frame. Ada masa. Yes. Bersihkan jiwa. Kita dalam ni kita cuci kolam hati. Jangan compare diri kita dengan diri orang lain. Jangan compare ilmu dalam kelas ngaji Ustaz Man dengan ilmu dalam kelas ngaji Ustaz Fuad nanti. Sama je. Ilmu daripada Allah. Jangan compare ilmu IoT dengan ilmu yang bukan daripada IoT. Ini yang paling bagus. Jadi itu antara happiness. Bila maksud tanya sepatah dua kan. Semua tadi tu rangkumkan jadi sepatah dan dua patah perkataan insya-Allah. Barulah anda boleh nyambung. Kan Ustaz? Kena. Jadi itulah perasaan saya masuk. Dua patah je kan? Kembali kepada masuk.
So saya pun minta Ustaz Man dengan Ustaz Zahma always, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab kadang-kadang yang kita ni dalam kelas ngaji ke dekat luar ke rambut sama hitam, tapi begitulah kan. Jadi dekat dalam kelas ngaji ni tak apa-apalah, mungkin orang yang tak start Herbalife ni gitu lah kan, yang dekat luar ni dia orang tak faham kita, that's why lah dia orang ada masalah hati kan, jiwa dia orang kacau. So disebabkan jiwa dia orang kacau, salah satu-satu yang akan yelah, kadang-kadang terlupa, kita ni terlupa yang kita dah belajar masterclass, kita dah belajar IoT, kita dah pergi TTL, mengata-ngata dah kita pergi belajar kan, tetapi membuatkan kadang-kadang energi kita sendiri yang shrink, energi team kita shrink kan. So na'udzubillah min zalik kan, jauhilah kan. Moga apa yang kita buat ni kita kena ingat, bila kita letakkan Allah Ta'ala dekat depan, bonusnya kita dapat nikmat kehidupan kita sekarang ni. Kan, sama-sama kita kita saling bermaafan, kita ingat tak boleh jadi ni kan. Bila kita sendiri tak harmoni, bila kita sendiri pun duk lah komplain banyak sangat, duk compare, Ustaz Haji ni macam ni, Ustaz Zahma ni macam ni, Kak Diha ni macam ni, Kak Aida ni macam ni, tak baik itu, tak baik. Tak baik. Janganlah, tak baik. Tak baik. Saya sejak 2-3 hari ni, ramai je orang bagi tahu saya. Satu saja. Apa nak compare saya dengan Mak Yang? Mak Yang dah lama kot kan. Jangan bezakan Ustaz Fuad dengan Ustaz Man. Ustaz Fuad telah ngaji gini, jangan, tak baik. Cikgu Siti tu hebat, dah berhenti kerja. Kalau jadi ni ikut jugalah Cikgu Siti berhenti kerja, lepas tu tak berjaya, marahkan Cikgu Siti, tak baik macam tu. Ni tak berjaya dalam Herbalife, Cikgu Siti terus berjaya dalam Herbalife. Lepas tu nak salahkan Cikgu Siti, tak baik macam tu. Dalam bisnes kita pegang. Ini bisnes kita yang bawa, jangan nak salahkan orang lain, jangan nak salahkan sistem, jangan nak salahkan upline, jangan nak salahkan downline, jangan nak salahkan orang sekeliling. Kan? Istighfar, kita kena banyakkan istighfar, kan? Banyakkan bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kita audit diri kita. Tak cakap orang lain lah, saya sendiri pun. You all pun tahu kan, sebelum ni masuk pada cabaran, sangat negatif, kan, tak nak Herbalife ni, reject 6 kali kan, sombong sangat, tak nak Herbalife, tak nak kan. So kita belajar, tapi kita ingat, cuba kita duduk diam, selepas solat 5 waktu tu sandar kat dinding kan, tenang kan, dalam masa kita yang kosongkan fikiran kita. Dalam masa kita bertafakur tu, kita ingat Allah, kita mensyukuri kan, apa yang kita ada sekarang. So kita akan bila kita buat tu selama 44 hari, macam mana yang you all buat affirmation selama 44 hari kan, you akan feel good, you akan feel best, InsyaAllah. Magicnya nampak, saya kan, saya dipahamkan dekat sini. Saya selalu pun cakap dengan you all kan, tepuk dada, tanya diri sendiri kan, apa lagi Allah suka, dan kita sangat percaya Allah kan ada, dan bukan sahaja kita dapat magic, dapat rezeki daripada Allah Ta'ala dekat sini, kita dapat magic rezeki daripada Allah Ta'ala ni, kita dapat sahabat yang baik dekat dalam kelas ngaji, dekat dalam company Herbalife Nutrition ni. Saya dapat bersahabat dengan Ustaz Haji, saya syukur sangat, Ustaz Zahma dan lain-lain. So kalau you all ada berlaku keadaan ni dekat dalam team you all ke kan, dalam family you all ke, you all tarik nafas, panjatkan rasa syukur, bersihkan diri je. Key dia adalah bersihkan diri je.
bersihkan diri balik. Bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah bagi kita macam tu supaya Allah, saya pun thank you tau Ustaz tau, bila Ustaz tahu kan cerita tu, benda tu terjadi dekat saya kerana Allah tu dia sayang saya. Saya cakap dengan suami saya cakap Allah tu sayang kat saya, Allah ingatkan kat saya supaya kita tak buat macam tu. Jangan kita buat macam tu. Right. InsyaAllah. Right. So ini adalah sembang santai. Saya sangat bersyukur kita dengar Ustazah G akan terbang bersama dengan Ustaz Fuad. You bayangkan kita akan repeat sekali lagi. Pergi kembara umrah. Siapa percaya akan bersama-sama lagi dengan, bukan dengan tim BMS saja, tim Maksu insyaAllah ramai yang akan pergi nanti kan. Dan kita akan bersama juga dengan kelas ngaji, kita akan buat kembara umrah lagi. Siapa yang akan pergi? Siapa akan? Saya masuk. InsyaAllah. Ya. You ada tak tengok gambar kita pergi Mekah hari tu? Kami pergi umrah hari tu. Dengan sebenarnya memang Allahu Akbar. Mia dekat sini saya rasa. Mia masa tu dia cakap kat saya, Mia tak ada duit masuk. Magic ni. Kan? Magic ni masa tu. InsyaAllah. Boleh share sikit Mia? Magicnya Allah Ta'ala bagi dekat Mia. Maksud ni mengimbau kenangan betul. Terus saya nak menangis. Masa Maksud petik nama dalam kelas ngaji tu, masa tu saya anggap macam Maksud petik je nama-nama semua orang ni kan. Tapi tengah hari tu saya ingat masa tu 9 hari bulan 2, Maksud petik nama hari Rabu saya ingat. Lepas tu habis je kelas ngaji, bos saya pula call, kena masuk office. Lepas tu saya macam kalut lah. Lepas tu semua orang tanya, Mia dapat pergi umrah ke? Saya cakap tak, duit pun tak ada ni nak pergi. Masa tu sebab baru pindah Heaven, so macam duit banyak pakai. And then tapi Maksud call tengah hari, Maksud cakap nak pergi tak? Ada 3 lagi slot. Saya macam masa tu dalam hati, Maksud petik tu memang dalam hati sebenarnya memang nak pergi. Tapi macam tapi tak adalah fikir nak pergi kan sebab tak ada duit. Lepas tu bila Maksud call masa game tengah hari tu, Maksud offer pula 3 lagi slot. Saya cakap Maksud nak pergi tapi tak ada duit. Saya ada credit card je masa tu. And then tapi saya cakap tak apalah Maksud, saya usahakan. Maksud suruh call tim Reha, staff Reha. Saya tanya dia macam mana, saya tanya dia, boleh tak saya nak yang versi murah, yang duduk jauh hotel pun tak apa, saya dah biasa backpack, so kalau jalan jauh pun saya okey. Lepas tu orang tu macam, lepas tu saya pula kena visa, saya tak dapat visa umrah, saya dapat visa turis, lagi mahal, supposedly lagi mahal. Tapi Alhamdulillah masa pergi tu saya punya total cost memang unimagine, memang tak sangka, memang sangat murah. Lepas tu perjalanan daripada start 9 hari bulan tu sampai pergi 22 hari bulan, banyak insan-insan dalam kelas ngaji ni yang tolong saya. Lepas tu the first thing yang saya buat bila saya decide pergi umrah 9 hari bulan tu, saya terus call mak. Saya cakap, Mak, orang nak pergi umrah ni. Lepas tu mak saya macam, mana dapat duit? Saya cakap, saya tak tahu. Saya cakap, saya ada kredit kad je. Masa tu saya ada kredit kad 4,000 saya boleh pakai. Masa mak saya cakap, tak apalah, pergi gadai cincin yang saya pernah beli. Saya pun lupa saya pernah beli cincin tu dah lama sangat sebab saya tak pakai barang kemas. Lepas tu saya cakap, okey, saya gadai cincin tu. And then adik saya pula WhatsApp, dia kata, Mak cakap kau boleh pergi umrah, kau ambil lah gelang dengan cincin aku, pergi kau nak jual ke, nak gadai ke, suka hati. Mula-mula saya macam tak nak lah, sebenarnya tak nak susahkan orang. Tapi tiba-tiba
saya pun terjumpa dengan kawan saya sebenarnya nak bagi produk Herbalife dekat dia sebelum saya nak settle everything, sebelum saya fly kan. Lepas tu saya cerita kat kawan saya, aku nak pergi umrah ni dengan Reha. Kawan saya tu pula pernah pergi haji dengan Reha. Dia kata Reha punya standard ni, dia memang tak famous dekat social media, tapi dia punya standard memang macam ni, dia cakap. So macam, oh ya ke? Macam, saya pun bila tak tahu, ditanya naik airline siapa pun saya tak tahu. Saya memang tak fikir benda-benda tu. Yang penting aku sampai. And then dia cakap kat saya satu ni, dia kata nanti bagi nombor akaun kau, aku nak transfer duit. Saya macam, kenapa kau nak bagi aku duit? Saya tak tahu sebenarnya orang yang pergi umrah, pergi haji ni orang akan bagi duit kan. Memang tak pernah pergi, tak tahu, first time experience. Lepas tu dia kata aku nak transfer duit. Saya macam, lepas tu dia kata tak payahlah. Dia kata tak apa, kau boleh je, nanti pahala dapat kat aku juga. Ayat dia, nanti pahala dapat kat aku juga tu, saya rasa that is bentuk khidmat atau how to say, itu yang saya boleh, the least that I can do. Lepas tu saya pun bagi je nombor akaun tu. Saya fikir macam okay, aku boleh tolong dia untuk sedekah dekat sana. Tu je yang aku mampu buat. Lepas tu dia transfer dekat saya 300 masa tu. And lepas daripada tu Kak Tini, saya nak terima kasih banyak dekat Kak Tini. Masa saya bercerita yang saya tak ada duit tu, saya bukan nak minta bantuan ke apa. Masa tu saya excited sebab saya decide untuk pergi umrah. Kak Tini saya tanya saya semua kan, saya cakap duit tak cukup lagi, tapi tak apa, saya yakin ada orang akan tolong. Lepas tu Kak Tini lah yang bagi tahu geng-geng kelas ngaji ni. Dan geng-geng kelas ngaji banyak yang transfer duit kat saya. Bila saya bangun pagi tu macam, kenapa aku dapat duit banyak ni? Tak adalah banyak macam ada seorang tu RM20, RM30, tapi ramai yang transfer, yang membuatkan saya mampu untuk bayar trip ke umrah tu. Maksud pun banyak tolong. Lepas tu bila sampai kat sana, saya tak ada fikir nak tak ada duit ke apa, sebab saya tak ada plan nak shopping. Makan pun dah include dalam package. Apa lagi yang saya nak? You just go for ibadah dekat Mekah Madinah. So itu je lah daripada saya Maksud. Masya Allah, ini experience sebenarnya. Maksud sebenarnya minta maaf bukan saja nak suruh you all nangis sama, sedih sama, mata masuk habuk macam tengah hiris bawang. Salah, kita senyum balik kan. Sebenarnya kita gembira dengan apa yang Mia share ni, experience dia. Dia je yang tahu momen masa dia macam nak cukupkan duit untuk bayar Reha. Sebab Reha ni bukannya murah-murah, sebab kita kita pergi dengan penerbangan yang first class, duduk hotel yang first class kan. Ini semua ni kerja Allah Ta'ala. Ini semua ni kerja Allah Ta'ala kan. Memang yang dapat magic lagi Shima Maksud. Yang dapat magic lagi Ida Osman Ida Osman. Yang magic juga Kak Azu. Kak Azu ada sini Kak Azu? Kak Azu ada lah. InsyaAllah. Apa khabar Kak Azu? Saya difahamkan Kak Azu memang nak pergi lagi-lagi. Kak Azu ni dah berapa kali dah pergi buat umrah kan. Boleh share sikit Kak Azu. Ini kali keberapa Kak Azu pergi yang baru-baru ni? Assalamualaikum. Selamat pagi Maksud. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Yang baru-baru ni kita pergi, itulah kali ketiga Kak Azu pergi. Dengan izin Allah lah Kak Azu pergi. Bukan Kak Azu pergi sebab kita ada duit, tapi memang Alhamdulillah lah, tiap kali apa yang Kak Azu pergi tu, yang first Kak Azu pergi 2015 tu, Kak Azu pergi sebab Kak Azu decide, Kak Azu nak bantu Kak Azu yang dalam keadaan memang ada pengiring. Sebab masa tu pergi dengan family, jadi family Kak Azu tu dengan anak-anak, dengan wife dia. Lepas tu seorang dia Kak Azu nak ikut. Jadi Kak Azu nak ikut, dia kata saya perlukan seorang pengiring. Pengiring tu maknanya yang boleh dekat toilet, of course lah, perempuan kan. So Kak Azu kata dengan akak, dengan abang, nak pergi tapi saya tak cukup duit, macam Shima lah, saya baru masa tu kan. Lepas tu abang kata, akak kata tak apa, yang penting Azu nak
menjaga jadi pengiring kakak. So Alhamdulillah memang Allah izinkan Kak Zul jadi bawa akak. So dekat sana, dekat bilik ke, kat kapal terbang ke, memang Kak Zul dengan akak Kak Zul tu lah. Tapi Amerikanya masa 2015 tu lah rezeki kan Allah, kita iringi Allah, orang yang mungkin yang kurang kemampuan dari segi fizikal dia, flow Kak Zul untuk mengerjakan umrah tu senang, dan Kak Zul dipilih sebab tempat kitanya duduk tu memang ekonomi kelas kan, tapi Kak Zul dapat duduk macam Maksud duduk dengan ustaz tu, business class tu kan. Cuma sebab mula Kak Zul dapat, sebab dia beri keutamaan, mungkin tempat apa kosong, tapi Kak Zul duduk kat belakang sekali. Nama Kak Zul memang selalu dipanggil dalam kapal terbang. Famous lah. Miss Azura kan, please come forward, macam tu kan. So Kak Zul kata sudah basic nama, cuma dipanggil tu sebab Kak Zul nak makan, nak buka bungkusan pun tak boleh. Masa tu Kak Zul ni memang dia sakit saraf yang sangat teruk, so nak pegang cawan tak boleh. So Kak Zul cakap dengan stewardess tu, kata boleh tak saya nak duduk sini, nak bantu kakak saya. Lepas tu dengan izinnya orang sebelah tu dia pun duduk sebab dapat tempat yang kosong kan. Dia pun ekonomi juga, dia kata tak apalah akak duduk sini, saya duduklah kat lain. Alhamdulillah Kak Zul memang merasalah duduk sebab niat bukan nak kita dengan izin Allah lah duduk kat situ, dapat jaga akak, nak bawa dia pergi toilet semua. Alhamdulillah, itulah first experience Kak Zul pergi umrah, dan bawa akak dengan kursi roda dekat tawaf tu semua. Alhamdulillah lah. Yang 2019 dengan family Kak Zul sendiri, dengan anak-anak, dengan apa-apa lah macam tu. Yang baru ni dengan Mak Su, itu pun dengan decide je, tak tahu, tak ada tanya dulu pun kita punya of course lah suami kan, betul tak tanya pun, bila Mak Su cakap tu terus Kak Zul kata nak kan. Lepas tu ustaz telefon, lepas tu baru kata jawapan, kata pergilah boleh. Alhamdulillah lah, memang flow tu pergilah dari segi kewangan, insyaAllah Alhamdulillah lah masa tu kita dah ada makan, kita dah pernah kerja, jadi kita ada simpanan di Kak Zul memang tak ada meminta pada siapa-siapa lah. Cuma nak beritahu tu yang penting kita decide dulu. Decide dulu, bila dah decide, kita yang belakang tu kita buat kemudian. Kalau Allah izinkan, Kak Zul cakap Kak Zul pergilah, kalau tak apa kita pergi naik lain kali macam tu lah Kak Zul cakap. Abang yang cakap ustaz pun sama macam tu, kalau abang bagi insyaAllah ustaz Kak Zul pergi. Ustaz kata decide dulu Kak Zul, macam tu. Alhamdulillah Kak Zul decide pergi. Lepaslah pergi bersama-sama, memang nak pergi kan, dengan ustaz, dengan dengan Mak Su semua lah, dengan geng-geng ngaji, dan duduk dengan Shima, duduk dengan Mia. Memang Kak Zul jadi anak dara masa tu kan. Dengan Mia tu memang macam Mia cerita tadi tu Kak Zul dah dengar. Kalau cerita pasal Mia pun Kak Zul rasa sebab macam tu lah. Alhamdulillah. Dan memang mengejut je. Saya tengok dekat skrin ni gambar kita ramai-ramai dekat sini. Gambar Ida dekat sini, gambar Shima, gambar Mia, gambar Kak Ida tak sihat. Kita doakan sama-sama Kak Ida cepat sihat ya. So InsyaAllah dengar Mak Su. Dengar Kak Ida. Saya tak boleh nak Kak Ida. Kalau Kak Ida okey, boleh on screen, boleh screenshot wah kan. Okey, bayangkan kita akan pergi lagi dengan geng kelas ngaji. Saya nampak Ida Osman kat depan ni bersama ni, besar ni skrin kita, ada gambar ramai-ramai ni. Wah, best ni gambar ramai-ramai ni. Kita akan bersama-sama dengan tim Mak Su dan juga geng kelas ngaji, kita akan repeat sekali lagi gitu. Ni cukup quorum kita ni kan. So baru-baru ni kita pergi bersama dengan anak Kak Aida, Ain, dengan Abang Jazz, lepas tu siapa lagi hari tu yang pergi? Kak Ha. Kak Ha kan. Kak Ha kan. So mudah-mudahan kita akan pergi buat kembara umrah sekali lagi. Siapa nak ikut? Nanti nak ikut Mak Su. Bayangkan daripada sekarang kita doa, simpan duit, okey, kita akan pergi sekali lagi, kita akan repeat. So kita bagi laluan dulu buat Ustaz Fuad dengan Ustazah Haji, mengerjakan haji dengan Ustaz Azman, Ustaz Zama. Okay, Aina nak ikut,
Aina dah pergi dah hari tu kan. Mana Aina? Saya tak nampak Aina. Aina. Mana tak boleh nak spotlight dia. Aina. Mana Aina? Aina nak ikut. Mana Aina? Siapa percaya? InsyaAllah. Aina tak on video, tak boleh nak highlight. Oh, ya ke? Nampak tak on video? Maaf. Okey, tak apa. Teringat masa umrah hari tu, Raiha bawa ke tempat haji, masa tu memang nampak ustaz dengan Ustazah Mau betul-betul nak. Oh, insyaAllah. Ya betul, kita pergi kan dekat tempat haji tu. Dan bayangkan masa tu, you all tahu tak, saya teringin sebenarnya, ada benda yang saya teringin, duit dah habis. Tak boleh nak guna kad bank saya dekat sana sebab kononnya macam tak payahlah buat roaming ke, tak payahlah nak buat international, boleh keluar ke apa kan. Tak nak sebab nanti takut ni apa, nanti takut terbeli lebih ke kan. So apa yang terjadi, Allah bagi ilham, saja tanya dekat Mia, kau ada duit tak Mia? Bayangkan you all, dekat Malaysia, Mia kata dia tak ada duit. Tetapi sampai dekat sana, saya pinjam duit Mia. Sama Mak Su, Kak pun pinjam duit Mia. Abang Jah pun pinjam duit dengan Mia kan. Agak difahamkan dengan Aina. Dekat Malaysia hari tu, dia yang tak ada duit, tapi sampai kat sana, dia yang pinjam Dia duit. jadi jutawan kat sana. Saya pula yang pinjam ni, Ustaz Azman. Mak Su pun minta kat Mia. Saya pun minta kat Mia. Kak Aida pun minta kat Mia. Rasanya hampir 80% kot kan. Semua minta dengan Mia. Allah tu maha kaya kan? InsyaAllah. Kan? Lah ingat detik ini. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama. So saya rasa yang lain ni pun apa dia kelebihan Mia kat bank international. Kan? Terus jadi ATM kat Mekah. Sumber duit kita orang kat sana. Ya, Shima apa kata sumber duit kita orang kat sana. Itulah yang bestnya Allah bagi seorang kan yang boleh dapat duit kat sana kan. Masya Allah. Okay. So insyaAllah moga dipermudahkan urusan kita semua. Kita akan bersama-sama lagi. InsyaAllah. Kita akan bersama-sama lagi. InsyaAllah. Yang lain, bayangkan daripada sekarang. Trust. Kita kena trust this process. Journey kita nak tukar PIN. Siapa nak jadi active whole team. Trust the process. Tak angkat tangan. Active whole team. Siapa? Bagi presiden team, male team ke atas pun nak kena qualified active whole team. Active whole team. Change PIN. Trust the process untuk pergi ke get team. Trust the process untuk jadi millionaire team. Jadi jutawan pemurah bertakwa. Trust the process. Journey to president team. Percaya je, jangan longgar. Tak mau longgar. Always excited. Highest energy. Energize your life. This is the house. Energize your life. InsyaAllah. Semalam Cikgu Siti datang sebab buat masa sekarang ni saya punya cafe start pukul 5 sampai pukul 7 petang. 5 sampai pukul 7 petang. So semalam Kak Siti datang. Kita sembang santai. Masya Allah, luar biasa. Kan? Memang highest energy. Sama-sama kita doakan. Moga dipermudahkan urusan. Sahabat kita pergi mengerjakan haji. Right? Dan kita doakan sama-sama. Okay, kita start strong untuk Jun. Okay, kita start strong untuk Jun. Dan
always duk bayangkan kita menuju ke syurga. Kita kena feel dulu kan, macam mana syurga tu, duduk kat syurga dulu kan. So macam Azrin dekat sini dia nak pergi syurga, dia nak duduk kat syurga bila kembalinya nanti, dia kata kan rasa dulu duduk kat syurga kan, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Azrin okey, Azrin duduk dekat syurga, sudah dapat bayangkan nanti journey to syurga. Masya Allah. Apa perasaan Azrin? Perasaan je kita payung sikit kan. Masya Allah. Tu dia. Alhamdulillah, best masuk. Masya Allah. Ini best and highest energy. Semalam pun saya jumpa Cikgu Siti. So saat lagi pun nak jumpa lagi Cikgu Siti. Nak tambah ilmu lagi. So insyaAllah. Luar biasa. So anytime je, you sabar je. Bila you dah jumpa Ustaz Man, you akan jadi male team. Jumpa Cikgu Siti, step by step lah, you akan jadi world team. You jumpa Cikgu Siti akan jadi get team. Jumpa Ustaz Man jadi male team. Kan jumpa sembang-sembang santai. Kita sembang santai je kan. Kita saling mendoakan. Itu yang powerful. Kita saling mendoakan, share apa yang kita rasa boleh kongsi ilmu tu kan. InsyaAllah. So, our next Presiden tim kita kan, Muhammad Azrin, Masya Allah. Luar biasa. Amin. Moga dipermudahkan urusan. InsyaAllah untuk next aktiviti nanti kita akan update dari masa ke semasa. InsyaAllah nanti kita jumpa dekat Cafe Maksu pada 10 hari bulan 6. Kita ada sedikit kenduri sebab kita nak meraihkan Ustaz Man pergi. Hari tu Ustaz Man dah pergi dah ke masa tu 10 bulan tu? Dah pergi dah ke? Pagi tu ke? Pagi ke apa? 10 hari bulan tu? Malam ke? Sebab ingatkan pagi tu kita nak buat jamuan. Ingat nak surprise tu kan, tak jadi surprise. Nasib bagi tahu. Ya, kita nak buat kenduri 10 hari bulan, boleh? Pagi sekejap. Lepas tu Ustaz terbang lah. Ustaz pergilah KL. Pagi Allahu Akbar. Yalah buat surprise je. Dia cakap dia selesai kat belakang kan. 10 hari bulan nanti kita ginilah. Tak boleh lah, tak berjanji lah Basu punya surprise. InsyaAllah. Kali kena surprise dengan Masuk rektor itu kena surprise juga. Alhamdulillah rektor sihat, insyaAllah. Inilah Herbalife kan, kita seronok dengan Herbalife, kita dapat adik-adik yang luar biasa. So sometimes mungkin belum lagi jadi active team, boleh jadi lagi get team kan, tapi kita dapat rezeki, Allah bagi kita dapat adik-beradik yang ikhlas kan. Buat kata siapa, Kak Aida, Kak Tini, Syima so cakap STS, maksud STS, sayang tanpa syarat. Ini rezeki juga. Mungkin rezeki Allah bagi ni dulu. Lepas rezeki ni, then Allah bagi rezeki. Kan dapat ilham lagi. Buat posting banyak, lebih daripada 20 posting. Dapat list masuk. Dapat jawab list. Tu, closing. Allah bagi rezeki lah tu. Lepas tu, abundance leader dekat dalam tim kita. No, jadi presiden tim. Seterusnya. Sebab bisnes Herbalife ni bukan skim cepat kaya. Sabar dulu. Ustaz Man boleh sabar, debak dulu, terimalah debak tu dulu kan. Tapi dah terturun 46 kg. InsyaAllah. Sebab berkat sabar, Ustaz Man, Ustaz Zama jadi jutawan pemurah bertakwa. Millennial team sekarang ni. InsyaAllah. Sikit je lagi InsyaAllah. Dan Ustaz Azman akan flow jadi Ustaz Man, Yati Nazli, Wan Anwar, siapa yang male team kan sekarang ni, Al-Fatihah Yasin, ramai lagi lah siapa yang male team sekarang ni. Dengan flownya mereka naik stage nanti jadi presiden team yang kelas A, yang first class, yang dengan flow tanpa stres. Yang itu yang kita nak. Janganlah kita struggle sampai tak sihat, sakit. Tak mau macam tu. Doa banyak-banyak. Kita ni ada kata adik-beradik ni, kita saling mendoakan. Okay? Kita saling mendoakan. InsyaAllah. Apa yang kita lakukan sekarang ni,
mudah-mudahan kan Allah pandang, Allah terima. Macam itulah juga kan berlaku dekat dalam tim kita juga nanti. Cuba buat macam tu. Buat baik, kita akan dapat balas baik. Macam main boomerang. Yang kita duk asyik nak compare orang je. Duk nak condemn orang je. Tak baik macam tu. Kan? Sebab tak baik kan. Tak baik. Jangan macam tu. Tak baik. Kita minum nutrisi lebih, banyakkan istighfar. Upgrade diri je. Sebenarnya kita kena upgrade diri ya. Jangan nak salahkan sistem sebab bisnes tak grow. Jangan nak salahkan kawan-kawan. Jangan nak salahkan tempat tinggal. Jangan nak salahkan bangku. Maksud ada bangku pink boleh jadi presiden tim. Jangan nak salahkan. Kan? Jangan nak salahkan Ustaz Man tu ada baju warna tu yang cantik tu pasal dia male team. Jangan. Kan? Okay? Solat taubat banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Maafkan diri kita, maafkan semua orang. Kan? Refresh balik. Kita mencari redha Allah. Jangan goyang, kita teruskan. Teruskan perjuangan kita nak bantu sahabat jadi sihat. Bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi keluarga. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan semua urusan semua orang. Right. So insyaAllah kejap lagi saya nak buat hal lagi. Healthy active lifestyle. InsyaAllah. Okay. Tahniah sekali lagi diucapkan pada siapa yang complete EOM. Tahniah. Okay. InsyaAllah. Jom kita baca doa sama-sama. Ustaz Fuad. Boleh Ustaz Fuad? Kita baca doa hari ini. InsyaAllah kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Sebenarnya hari ni ambil masa lambat sikit sebab selalu maksud nak tutup pukul 8 kan. Nanti nak lepas you all pun akan rindu dengan Ustaz Man. Siapa akan rindu Ustaz Man dengan Ustaz Zama boleh datang dekat center maksud 10 hari bulan 6 nanti. InsyaAllah kita ada kenduri pagi tu nanti. Okay. InsyaAllah Ustaz Man teringin nak makan ais batu goreng. Jadi itulah yang lain tak sihat. Jadi maksud akan hidangkan yang sihat-sihat je. Ais batu goreng, okay? Ais goreng kan. So gitulah. InsyaAllah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you sahabat semua. Kita mulakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ingat nak bagi Ustaz Man tadi pasal dia yang berangkat dulu. Okay, tak apa, insyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah. Terus hilang spotlight. Alhamdulillah, apapun tahniah, mudah-mudahan perjalanan dan urusan Ustaz Man, Ustaz Ahmad dekat sini kan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan dan semasa berada dekat sana lah sehingga selesai dan insya-Allah kembali dengan haji yang mabrur insya-Allah kan. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Cuma sebenarnya setiap orang ni ada magic masing-masing. Setiap orang ni ada miracle Allah Ta'ala bagi. Dia miracle ni bukan yang best-best saja. Kadang-kadang kita nampak yang miracle ni yang besar-besar. Tapi sebenarnya setiap hari kita tu ada miracle Allah Ta'ala bagi. Kan? Antaranya ialah Allah Ta'ala pilih 100 orang duduk dalam kelas ngaji pagi ni. Itu miracle hari ni yang Allah Ta'ala bagi dekat kita semua, yang kita mesti syukuri dulu, baru Allah Ta'ala bagi nikmat yang lebih besar. Kan? Jadi no problem kan? InsyaAllah. Sebenarnya kita dah minum syik pagi ni, itu pun sebenarnya satu miracle, satu keajaiban Allah Ta'ala bagi, sebab Allah Ta'ala dah gerakkan hati kita ni rasa cinta, kasih, sayang dengan Syekh Ibrahim. Itu pun dah satu miracle kan? Kemudian dah minum, terturun pula 0.5 kg. Itu pun dah satu miracle lah. Hebat tu. Kan? Jadi kita syukur dulu dengan miracle benda yang kecil-kecil. Sebenarnya pada kita mungkin kecil. Kan? Itu sebab kadang-kadang bila benda kecil ni kita bukan tak bersyukur. Tapi kita terlupa nak bersyukur. Kan? Jadi insyaAllah kita cuba syukuri yang pada pandangan kita kecil tu, sebenarnya di sisi Allah Ta'ala dia benda satu nikmat yang sangat besar, dan sebenarnya nikmat yang kecil ni pun sebenarnya satu ujian sebelum Allah Ta'ala nak kurniakan nikmat yang lebih besar.
InsyaAllah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Mudah-mudahan jangan risau, asbab kita duduk dalam kelas ngaji, kita bertadabur Quran, pasti sebab Al-Quran itu adalah satu miracle daripada Allah Ta'ala. Pasti orang yang bersama dengan Quran, Allah Ta'ala akan kurniakan miracle. Cuma kita kena duduk, bertafakur, kita kena present moment, tenang-tenang, baru kita akan nampak hikmah di sebalik setiap perkara tu. Macam sebelum ni saya pernah sebut dalam, ada orang tag dalam Facebook, kan, kita dapat apa yang kita nak, kita syukur. Kita tak dapat apa yang kita nak pun kita kena syukur. Dan kalau kita dapat lain daripada apa yang kita nak, dapat juga, tapi dapat lain daripada apa yang kita nak pun kita kena syukur. Sebab setiap apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, semuanya adalah miracle daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, insyaAllah. Jom kita sama-sama baca doa pagi ni. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan likulli hajatina wa anta a'lamu bihajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaish wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wan najati minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dulu kau pernah bermimpi
Terima kasih.